Dengan fokus mereformasikan ekonomi bagi mencapai kesejahteraan rakyat, itu yang kita impikan menerusi pembentangan Belanjawan 2024. Tetapi kita tahu bahawa demi mereformasikan ini, pelbagai spektrum ekonomi ini harus kita perkasakan, dan hari ini kita memberikan suluhan secara spesifiknya kepada sektor industri. Kerana menemani saya pada waktu ini adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia. Kita mengenalinya sebagai MITI, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya nak ucap apa? Tahniah ke? Dapat peruntukan yang bagus, sesuai ke tahniah ataupun ini tanggungjawab. Datuk Seri nampaknya meningkat saban tahun. Jadi ini juga sekali lagi peningkatan. Di waktu yang sama kita bercakap soal cabaran-cabaran yang ada. Jadi mungkin kita bermula di situ. Kita ada cabaran tetapi komitmen kerajaan keuangannya masih terus dipertingkatkan. Kita mula di situ. Okey, terima kasih Said. Alhamdulillah, ya, seperti yang saya sebut tadi, ada peningkatan lah dalam peruntukan untuk MITI pada tahun ini. Peningkatan yang saya rasa banyak, lebih kurang 22%. Dan MITI dan kita pun ada 15 agensi dari segi pembangunan industri, pembangunan pelaburan dan juga pembangunan perdagangan itu penting. Kerana sebenarnya kalau kita lihat dari segi engine of growth untuk ke GDP kita ataupun KDNK kita, pelaburan dan perdagangan merupakan dua elemen penting yang untuk menjanakan ekonomi. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri pun telah membuat pengumuman dalam pembentangan bajet yang tahun depan unjuran KDNK kita antara 4 hingga 5%, dan insya-Allah more to the 5 side lah, 5% side. Dan langkah ke hadapan untuk memperkasakan ekonomi kita, untuk mereformasikan industri kita. Baru-baru ini pun kita Yang Berhormat telah melancarkan National Industrial Master Plan, National Energy Transition Roadmap, kajian separuh benggal rancangan Malaysia ke-12. So banyak yang memerlukan dana dan memerlukan pemikiran yang baru untuk membangunkan industri kita. Datuk Seri bercakap tentang beberapa perancangan yang sifatnya panjang untuk durasi yang melewati setahun. Tapi kita memahami bahawa belanjawan ini adalah mengurus aliran tunai kita untuk tempoh setahun, dan kita menjanjikan akan ada transformasi dalam konteks industri, perdagangan, pelaburan ini. Bagaimana itu dicapai dalam kerangka kita ada setahun dan kita ada perancangan yang lebih panjang itu? Kerana, saya bagi contoh lah. Satunya National Industrial Master Plan. Memang betul, NIMP 2030 ke 7 tahun plan kita, perancangan untuk mencapai matlamat kita. Ada 3 objektif utama. Satu ialah dari segi KDNK kita, dari segi manufacturing industry ataupun sektor pembuatan ini, contribution kepada KDNK lebih kurang 23%. Dalam masa 7 tahun kita naik sebanyak 60%. Yang keduanya dari segi pekerjaan, kita nak pekerjaan yang pekerja-pekerja mahir ini akan dapat gaji yang lebih tinggi. Sekarang ni gaji median untuk pekerja-pekerja kita di sektor pembuatan ialah lebih kurang sebenarnya kurang daripada 2,000. Kita nak naikkan hingga 4,500. Dan juga itulah, dan yang ketiga ialah dari segi pekerjaan, kita nak 3.3 juta pekerja dalam sektor pembuatan. Jadi walaupun transformasi ini sering menjangkau lebih 1 dekad, sebenarnya NIMP ini 7 tahun. Dan kalau kita lihat dari segi peruntukan bajet, kita alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi peruntukan untuk NIMP saja. Dari segi kita ada 2 dana tu sebanyak 200 juta ringgit. Itu sebab dalam ucapan beliau mengatakan, Yang Berhormat PM mengatakan ini adalah permulaan. Jadi kalau kita perlukan dan dapat result yang kita harapkan, insya-Allah ada tambahan lah dana dalam masa 7 tahun ini. Datuk Seri, kepada awam yang mungkin mendengar ini, dia mendengar macam seperti business as usual, tapi kita menggambarkan bahawa ini pendekatan yang transformational. Di mana yang berbezanya dalam pendekatan belanjawan pada kali ini untuk industri pelaburan dan perdagangan? Untuk industri pelaburan dan perdagangan dan juga untuk industri-industri kita, bezanya dengan sebelum ini ada 2. Yang pertama ialah dari segi transformasi dokumen itu sendirilah, bukan dokumen lah, daripada approach tu. Dulu kita
bila kita merangka sesebuah plan perindustrian yang sebelum ini contohnya, dan juga plan-plan kerajaan yang lain, dia berdasarkan sektor, tetapi pada buat masa kali ini dia berdasarkan misi ataupun mission base, dan kita ada 4 misi contohnya untuk plan perindustrian ini. Satu ialah untuk kita increase atau menaikkan economic complexity. Kedua, kita nak memastikan industri kita lebih mahir dalam bidang teknologi. Ketiga, kita nak memastikan dari segi isu kelestarian, kita pun ada targetnya, net zero target kita untuk bagi peringkat negara kita awal tahun 2050. Dan keempat, kita nak dari isu keterangkuman, inclusivity, untuk memastikan pembangunan ini dapat dicapai, tetapi semua yang rakyat akan dapat menikmati pencapaian ini. Oleh itu, approach itu berlainan. Bukan tengok sektor, kita tengok across, kerana ini memerlukan pendekatan negara, whole of nation pendekatannya. Yang keduanya ialah dari segi pelaksanaan. Sebelum ini banyak plan-plan ini kita berceritalah apa yang nak buat dalam masa, tapi tidak ada mekanisme di mana pelaksanaan itu dipantau dengan detail lah. Oleh itu, buat kali ini kita ada pemantauan, satu unit memantau dan akan buat laporan bukan saja dalaman tetapi juga luaran, di mana tuan saya boleh tengoklah betul ke benda ni dah dibuat, dan di tahap mana, kalau bagus ke tak bagus, dan boleh itu kita akan membenarkan rakyat dan pihak-pihak yang berkaitan, pemegang taruh contohnya, untuk tanya kenapa benda ini tidak dicapai dalam timeline ataupun dalam garis masa yang ada. Yang saya ingat, selalu kita membicarakan mungkin sektor-sektor yang lumrah, tapi kali ini dalam NIMP pun kita memberikan keseluruhan spesifik kepada industri kimia dan petrokimia. Dan untuk bajet kali ini fokusnya diberikan khusus kepada PIPC, Pengerang Integrated Petroleum Complex itu. Dan ini di dalam jalur yang sama dengan CIR. Saya lihat ada Chemical Industry Roadmap 2030. Jadi kalau kita melihat ciri ini jarang didengari oleh rakyat kita. Kita tak bercakap soal Malaysia menjadi peneraju industri kimia di dunia, dan ini diberikan penegasan. Saya rasa elok kita berikan sedikit masa menjelaskan tentang ini, Datuk Seri. Jadi plan Hala Tuju Kimia 2030 yang Chemical Industry Roadmap 2030 ini juga mendapat dorongan dengan pengiktirafan PIPC inilah, Pengerang Integrated Petroleum Complex ini sebagai hub pembangunan sektor kimia dan juga petrokimia. Ada banyak package insentif, dan kebanyakannya dalam package cukai lah. Package cukai dalam cukai khas, allowance cukai pelaburan. Ini akan menarik minat-minat industri kimia kita, supaya yang terutama yang berteknologi tinggi di dalam negara dan juga luar negara untuk melabur di PIPC. Dan ini seterusnya akan membukakan lebih banyak peluang pekerjaan lah kepada rakyat kita, tetapi peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Ini sebenarnya adalah kunci ke arah tingkatan untuk kita punya gross value added ataupun nilai tambah kasar kita. Industri kimia ni menjelang 2030, GVA dia adalah kita sasarkan lebih kurang 4.5%, tapi betul, 40 bilion ringgit. 40 bilion ringgit dari segi nilai tambah. Ini juga menyasarkan agar industri kimia kita ni berada di kedudukan tertinggi di ASEAN dari segi aliran FDI menjelang tahun 2030. Jadi itu sejajar, dan kita mulakan fokusnya kepada PIPC. Satu elemen yang juga menarik untuk kita angkat dalam bajet pada kali ini adalah E&E. Ini kita anggap, ini saya rasa rakyat walaupun dia tidak begitu jelas, dia pernah dengar E&E. Tadi bila bercakap soal kimia, Malaysia meneraju tu jarang-jarang kita dengar Malaysia meneraju. Tetapi E&E ini juga sudah agak matang. Betul. Ya, kita sudah 50 tahun saya kira. Jadi untuk kita meneraju ke 50 tahun ke depan, kita tahu bahawa realiti industri juga sedang berubah dengan begitu pesat oleh berbagai ledakan. Bagaimana wajah 50 tahun akan datang selepas kita faham E&E 50 tahun yang ke belakang? Betul. Betul Syed. Dalam masa 50 tahun yang lalu, Malaysia telah menarik pelaburan dari banyak syarikat-syarikat ini buat 50 tahun 1970 lah masa tu. Saya pun belum dilahirkan. Bapaknya saya lah tu. Belum lagi, belum lahir lagi. Masih muda dari saya. Saya dah 50. Saya dah 50. Kena panggil abang. Kena panggil abang. So abang bertanya. Abang bertanya. Okey. Jadi betul lah 50 tahun yang lepas ada banyak syarikat elektronik seperti Intel, ST Microelectronics, Infineon, Micron, Texas Instruments. Ini nama-nama syarikat yang kita selalu dengar. Sebenarnya telah berada di Malaysia ni dah
sejak tahun 1970-an. Dan pada tahun 2022 saja Malaysia sebenarnya mengeluarkan kira-kira 13% daripada semiconductor back end dunia. Ini menyumbang dari segi value, value lebih kurang 593 bilion ringgit, atau kalau kita tengok jumlah ekspor kita, sektor pembuatan ni jumlah ekspornya 80%, tetapi sektor ini saja jumlahnya lebih kurang 38% daripada jumlah ekspor kita. Jadi ini sektor yang besar untuk kita, dan banyak jenama MNC terkemuka dan juga lokal tempatan terus menubuhkan operasi di Malaysia. Yang baru-baru pun Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut mengenai Infineon pembuat pelaburan sebanyak 5.5 bilion euro, dan contoh syarikat-syarikat tempatan yang telah berjaya juga dalam masuk dalam rantai bekalan atau global supply chain ni, Amazon, Globetronics, Wipro, banyak. So ini semua kerana dalam 50 tahun. Dan soalan saya, apa yang akan 50 tahun ke depan pula, 50 tahun ke depan, dan dengan memang sektor E&E inilah salah satu daripada 5 sektor tumpuan kita di dalam kita punya NIMP dan juga dalam NIP. Oleh itu kita nak melihat bahawa fokusnya sekarang kepada pelaburan pada high end pula. Kita banyak buat back end yang saya sebut tadi. Sekarang kita ke front end. Dan ini akan mendapat limpahan kepada sektor-sektor yang kita nak tolong juga, dari segi sektor EV contohnya dan sebagainya. Dan apa yang saya maksudkan dengan high end ni ialah wafer fabrication dan juga reka bentuk integrated circuit lah, ataupun circuit integrated circuit apa nama dia, reka bentuk lah. Ini yang akan meningkatkan lagi kedudukan industri negara kita dalam global. Saya membayangkan E&E ni barrier to entry-nya tidak begitu kompleks dan begitu mudah negara seperti China barangkali untuk memintas kita. Tetapi 50 tahun ni kita berada di depan, apa advantage yang sebenarnya Malaysia miliki untuk kita fahami 50 tahun ke depan bagaimana kita nak mengekal status itu? Kita ada beberapa advantage. Advantage pertama ialah kita dah ada track record dan banyak syarikat lempatan juga mempunyai skills yang diperlukan oleh multinational. Kerana multinational ni kalau dia datang ke Malaysia, dia nak lihat sama ada ekosistem yang boleh memberi sokongan kepada mereka dari segi rantai bekalan dan sebagainya, dan juga talent. Itu kita satukan. Because nak mula sekarang susah kita. Kalau jadi kita lebih kompetitif lah daripada negara-negara yang hanya mahu bermula sekarang. Yang keduanya dari segi talent. Dari segi talent, melangkah ke depan, kita sekarang bekerjasama dengan lebih erat di antara IPT kita, di antara TVET kita dengan industri. Oleh itu, banyak syarikat yang datang sini memang mereka kata dari segi infrastruktur tu bandingkan negara-negara kita yang lain lebih kurang dah sekarang. Banyak negara. Jadi tapi bukan saja talent kita lebih relevan kepada mereka, boleh berbahasa Malaysia, boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Mandarin. Ada satu pelaburan baru-baru ini di Serendah pun mengatakan kita punya multilingual talent ini membolehkan mereka buat pelaburan yang meningkatkan pelaburan mereka di Malaysia. Oleh itu yang ketiga sebenarnya ialah dari segi kita punya lokasi sebagai satu lokasi di mana banyak syarikat-syarikat di Malaysia dapat mengekspor. So logistik supply chain itu bagus, dan juga multilateral agreement kita adalah ada FTA dengan ASEAN, of course. Semestinya kita ala ahli, kita juga berada di CPTPP, di RCEP dan sebagainya. Jadi banyak positif yang dapat kita banyak positif item yang dapat kita gunakan. Soalan saya berikutnya ni saya anggap sebagai soalan yang agak seksi sebab dia motosikal EV. Motosikal EV. Kita akan tanya, tetapi kita berehat dahulu dan kembali selepas kita berjeda. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat.
Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka 150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Ya, berbicara tentang memperkasa ekonomi negara bersama Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Malaysia Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ini berlatar belakangkan pembentangan bajet atau pembelanjawan 2024. Saya ungkit sebelum kita berehat tadi soalan seksi berkait tentang ini. Tapi saya nak tangguh sikit soalan itu. Okay. Sebelum kita berehat juga, saya terfikir seperkara. Saya tanyakan tentang apakah edge, apakah advantage yang Malaysia miliki sehingga kita boleh berada di depan ENE selama 50 tahun. Disebutkan tentang kita market leader, logistik dan juga bakat kita ada. Tapi untuk 50 tahun ke depan juga tidak ada jaminan dari segi strategi ataupun taktikalnya apa yang berbeza untuk kita ke depan. Apabila kita tahu bahawa 50 tahun ni kita berada di depan ENE, tapi 50 tahun ke depan ni kita kena pastikan pastikan kita kekal di hadapan. Yalah, kita punya global market share, kedudukan dalam pasaran global kita ada market share kita 13%. Kalau boleh nak kekal ataupun nak tambah lebihkan lagi. Oleh itu yang saya kata strategi kita sekarang kita dalam misi NIMP ni untuk increase the economic complexity ni, kerana sekarang ni kita di back end. Di back end itu maknanya more testing, assembly and testing. Tapi kita nak buat ke depan di mana kita buat wafer fabrication dengan IC betul-betul IC design. Kerana di sini saya bagi tahu value-nya dalam the whole process proses ni katakan 10% saja sebenarnya ada value add dari the back end, yang lagi 90% tu is the middle and the front end. Dan sinilah peluang kita untuk menaikkan kerana kita dah ada belakang ni. Dan sebenarnya kita ada tingkap ni, ada window ni sekarang ni kerana isu geopolitik juga. Banyak negara-negara yang bukan negara lah, banyak syarikat-syarikat melihat bahawa isu Cold War ataupun trade war ni di antara negara China dan negara Malaysia, United States ataupun Amerika Syarikat menyebabkan mereka harus berfikir semula. Bagaimana nak memastikan rantaian bekalan itu resiliennya ada, dan mereka sekarang melihat ASEAN sebagai sebuah blok yang neutral, yang boleh mereka menambahkan kilang ataupun sedengar tu nak alihkan move dia factory. Dan Malaysia sekali lagi kerana dah ada foundation itu, ada peluang buat pada masa ini untuk memastikan dia datang ke Malaysia. Mengingatkan saya semasa musim PKP, Datuk Seri, bila kita tutup kilang, sesemua industri microchip seluruh dunia. Kita dapat macam-macam panggilan. Dia orang risau. Bukan aviation, aerospace banyak. Mereka chip tu bukan saja untuk kereta, untuk medical devices, untuk handphone dan sebagainya. Bila kita bercakap soal perancangannya untuk kita mengemudi menjadi pemimpin dalam industri chemical pula di ASEAN setidak-tidaknya, adakah kita dengan alasan strategi yang sama seperti mana ENE? Sama juga, kita nak fokus kepada memastikan yang sekarang ni of course
tentunya Petronas memainkan peranan yang penting. Dan Petronas alhamdulillah dalam masa 50 tahun ini juga dengan Petroleum Development Act yang telah ditubuhkan pada tahun 1974 dah 50 tahun ni dan dapat kita lihat ekosistem oil and gas kita, terutamanya chemical dan petrochemical yang agak penting untuk negara kita pada masa ini. Ya. Masanya untuk soalan seksi yang saya soalan seksi. Sebab saya rider kental. Saya rider kental. Ada motosikal EV? Itulah belum ada lagi. Belum ada lagi. Tak tahu nak charge di mana. Tapi soalnya insentif itu. Kita tahu bahawa motosikal ada 8 juta. Tapi insentif yang diberikan kecil sangat. Kos kurang daripada 0.2%. 10,000 sampai terbatuk Menteri MITI. Yalah. Kecil sangat ni Dato' Seri insentifnya. Jumlah penunggang motosikal terlalu banyak dah ramai. Dia macam ni. Pertamanya tadi saya sampaikan kepada Menteri Kewangan. Saya yang kecil tu. Yang dia kena tengok beginilah. Saya pun nak berlaku adil kepada Kementerian Kewangan dan juga kepada pasukan yang merangka polisi ini. Pertamanya dari segi pendapatan yang mereka yang qualify ialah yang berpendapatan RM120,000 setahun. Dan yang keduanya kita nak memajukan industri otomotif kita dan oleh itu termasuklah motosikal ni dan oleh itu hanya yang digunakan hanyalah CKD. Dia kena pemasangan kena buat sendirilah motosikal yang dipasang di Malaysia ataupun yang dibuat di Malaysia dan motosikal EV lah. Dan ketiganya dari segi kapasiti dibuat masa ini diunjurkan kalau nak buat di Malaysia CKD ni lebih kurang 10,000. Jadi 10,000 kali 2,400 itu yang dapat 24 juta ringgit tu. Dan target marketnya memang golongan yang B40 dan M40 juga bergantung kepada pendapatan tahunan. Tetapi ini penting kerana dari segi polisi kita pun ada nak membangunkan industri EV satu. Keduanya kita pun nak buat penjimatan dari segi subsidi minyak. Kalau mereka beralih ke EV banyak mata lah dan yang ketiganya juga kita nak pastikan yang EV ni bukan saja dinikmati oleh mereka yang berpendapatan tinggi. Kita nak mulakan kesedaran terhadap EV. Dan saya tak tahu you qualify ke tak lah. Mungkin tak qualify. Tapi please jangan semak dekat lembaga hasil lah. Kena check balik. Dan oleh itu tapi betul yang satu yang saya sebut tadi mengenai pengecasan. Saya bayangkan itu adalah satu saya tak nampak lagi lah motor. Saya tak mesti. Itu satu cabaran. Jadi oleh itu kita nak accelerate kerana memanglah kita boleh charge motor tu semacam kereta pun kita sekarang ada lebih kurang 1,500 lebih tempat charging station. Yang sasaran kita 10,000. Setakat sekarang ni dah naik dengan cepatlah kerana EV Steering Committee yang bersama-sama dengan kementerian lain memang dapat support yang kuat dan PBT dan semuanya peringkat negeri, peringkat PBT pun dah mula memberi kelulusan dengan lebih pantas, termasuklah Energy Commission dan sebagainya. Tetapi untuk motosikal ni pendekatannya lain. Pendekatannya kita dapat lihat bahawa di negara-negara lain, terutamanya di negara-negara yang banyak guna motosikal macam Indonesia dan sebagainya, kita menggunakan konsep battery swapping. Stesen yang buka pergi berhenti tempat lain mungkin kat luar. Macam touch and go jugalah. Saya tengok konsep tu di YouTube. Jadi ini juga akan mengurangkan kos motosikal kerana kos EV motosikal ni lebih kurang 40 hingga 60% adalah kos bateri. Dan kalau boleh buat battery swapping, you are just paying, you hanya bayar untuk penggunaan. Macam menyewa bateri lah. Betul, macam menyewa. Itu satu konsep yang kita akan push dan ini akan mempercepatkan juga penggunaan. Dan saya harap inilah harapan saya, mungkin saya boleh sampaikan kepada Menteri Kewangan, kalau kita dapat buat CKD lebih 10,000, bagilah lebih kepada masih ada keanjalan di situ, flexibility itu bolehlah guna, InsyaAllah, kerana ini akan buat dapat penjimatan dari segi subsidi minyak. Lebih ramai guna. Tapi itulah masih baru 10,000. Kita kena, saya nak jemput di sini semua syarikat-syarikat yang berminat untuk memasang motosikal buat di Malaysia. Kerana kapasiti tu ada macam saya kata berjuta yang kita perlukan. Tetapi yang kapasiti kita yang
kita unjurkan hanya 10,000 pada masa ini. Sementara kita cakap tentang ini ya, soal peralihan kita daripada bergantung kepada fossil fuel ini. Saya melihat negara seperti Sweden julat masa dia 12 tahun untuk tiba ke peringkat hampir 70 ke 80%. Dan kita bercakap 10,000 ini dalam kerangka belanjawan yang 12 bulan. Tak 10,000. Oh ya, betul. Untuk saya rasa betul ya. Jadi tentu saja kita ada master plan yang lain yang harus. Jadi adakah ini langkah yang sesuai dengan kapasiti ataupun kita sebenarnya lewat jumlah? Kerana saya terasa seperti sedikit untuk kita mengejar sasaran yang jauh lebih besar. Ini belum kita ambil kira lagi SDG yang global yang kita di bawah Paris Accord lagi ni. Paris Accord, ada 17 SDG bawah Paris Agreement. Ya betul. Tapi mesti ada titik permulaan. Jadi memang banyak fokus dulu diberi kepada EV di empat roda dan kita nak mendemokrasikan penggunaan EV ni. Istilah itu, mendemokrasikan penggunaan EV ni. Kalau tidak, orang tanya saya lah, EV ni untuk orang kaya je kan. Oleh itu kita kena push, kita kena pastikan ya betul kita start slowly, tapi saya nak anjakan tu more besarlah, tinggilah. So oleh itu mungkin tahun ni 10,000 dapat lagi insentif begini. Saya pegang janji Datuk Seri ni. Tahun depan sekali lagi kalau umur kita panjang, saya nak tengok berapa ribu tahun depan. Itulah, kita pihak industri kena mainkan peranan juga. Dia kena percaya, kena ini buat demand dan supply. Ya, sungguh. Oleh itu, kalau kita dapat meyakinkan pihak industri bahawa ada market untuk EV ni, insentif ni akan menolong penjualan. InsyaAllah lebih banyak pelaburan ke dalam sektor EV dua roda ini. EV dua roda ni kalau saya perpanjangkan sedikit soal pengecasan tadi. Perancangannya untuk tahun depan apa prospeknya? Saya bayangkan 10,000 ni Lembah Kelang saja habis. Jadi pengecasannya mungkin di Lembah Kelang saja kot dahulu. Okey, pengecasan ni bukan saja Lembah Kelang, perancangannya di kawasan-kawasan bandar lah dahulu kerana Kelang, Penang, Johor dan sebagainya dan Sabah Sarawak juga. Tapi untuk orang-orang macam saya ni, you boleh beli motosikal yang bukan 10,000 ni, ada yang mahal sikit. Yang bukan di bawah insentif itu. Memang ada sekarang ni, tapi memang harganya lebih kurang 7-6,000. Yang saya tengok yang murah, yang pakcik-pakcik pakai pergi masjid tu, battery charge kat rumah tu. Ini tidak consider EV. Saya bersama Menteri MITI dan berehat seketika. Kembali selepas ini kita mula melihat tentang aspek industri halal pula. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan, inventory dan perakauntan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta.
Banyak yang telah kita bicarakan. Tadi saya sebut persoalan motosikal EV ni seksi sikit. Tak tahulah, mungkin pada saya je lah kot rasa seksi sebab saya rider kental. Ada lesen B itulah isunya tadi, layak tak layak. Saya belum tengok lagi harga. Tapi lah, akhirnya kalau saya nak mempertimbangkan EV motosikal ni, selalunya saya akan tengok top speed. Selain daripada jarak lah kan. Sebab top speed. Itulah kita. Tapi terus saya ada lesen full B lesen. Ada. Oh, okey lah. Boleh. Kena beli yang besar je lah. Tak sebesar apa yang Datuk Seri ada lah. Datuk Seri, saya bangkitkan sebelum berehat tadi tentang industri halal ini, dan kelihatannya ini komen saya, penegasan kita kepada termasuk sektor kewangan Islam dan halal ni ada turun naiknya. Dan mungkin kali ini saya membayangkan kerana ini PMX. Jadi maka diberikanlah sekali lagi penegasan kepada industri halal. Dan kita tahu juga, saya bangkitkan tadi soal kedudukan strategik kita, strategik positioning kita, kerana kita perbankan Islam pun kita berada di depan, kemudian hanya kerana modalnya negara lain mengambil alih. Sawit juga begitu, kita menerajui, kemudian negara yang lebih luas tanahnya. Jadi ini dalam konteks halal juga. Kritik saya adalah, saya rasa kita harus memberikan penegasan yang konsisten, kerana dalam konteks instrumen kewangan Islam ini kita sentiasa di depan. Dialognya Malaysia. Dan hari ini kita bercakap sekali lagi penegasan dan pemerkasaan semula halal. Cuma dalam konteks yang kelihatan seperti kecil saja, itu soal pensijilan yang disegerakan. Tapi sebesar mana langkah kecil ini memberi nilai ekonomi kepada Malaysia? Ya. Okey, betul. Saya setuju sangatlah. Ya, industri halal ni kita kena beri penekanan yang lebih. Baru-baru ini banyak komplain lah mengenai kelewatan dan sebagainya. Dan di sini satu agensi di bawah MITI, iaitu Halal Development Corporation, HGC, perlu memainkan peranan yang lebih untuk memastikan, terutamanya ni syarikat-syarikat yang buat kosmetik, syarikat makanan, syarikat yang ingin ekspor. Contohnya mereka memerlukan kelulusan daripada JAKIM, dan HDC sekarang bekerjasama dengan JAKIM seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tempoh memproses persejilan halal itu dikurangkan daripada 51 hari kepada 30 hari. Bayangkan ya, industri halal ni pada tahun 2030 dijangka lebih kurang 5 triliun US dollar, ataupun dalam ringgitnya ialah lebih kurang 22.34 triliun globally. Ya, pasarannya besar. Dan dalam hal ini Halal Development Corporation telah membangunkan plan industri halal industrial roadmap, master plan, halal industri master plan 2030 baru-baru ini. Ini untuk membangunkan industri halal secara menyeluruh. Ya. Dan ini juga bertujuan merangsangkan pertumbuhan industri halal yang berkualiti tinggi dan juga inovatif dan berdaya saing. Kerana kita ada persaingan sekarang dalam isu halal ini. Sama macam yang lain-lain. Tapi kita masih lagi di depan. Kita ada halal diplomasi juga sekarang, kita bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, kerana banyak lawatan-lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke negara-negara lain. Mereka semua bertanyakan sama ada kita boleh berkongsi pengetahuan, transfer knowledge, dan juga industri-industri halal bekerjasama dengan industri mereka, kerana mereka tahu bahawa pasaran halal ini besar dan kita masih lagi in a leading position lah dalam industri halal ini. Di awal tadi apabila kita bercakap soal persoalan ini, Datuk Seri ada menyebut tentang hiccups yang dihadapi oleh industri halal. Isunya dari kacamata Datuk Seri sebagai Menteri MITI, adakah isu ownership? Ya, dia ada beberapa isu lah. Satu, bila kita tanya kenapa lewat, biasanya pihak kita mengatakan tak cukup kerja, tak cukup manpower. Tetapi kalau kita baru-baru ini majlis halal kita yang dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid kata okey, kita tak nak dengar lah, semua masing-masing tanya, semua ada different view kan. Tak apa, kita melihat ke depan, we look forward, kita kurangkan kepada 30 hari. Dan sebenarnya kita buat pilot test, sebenarnya boleh kurang daripada 30 hari, boleh dibuat. Kita buat pilot program, dan oleh itulah sebabnya masuk ke dalam pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, lepas ini tak boleh. Ada yang komplain lebih lama daripada 50 hari, lebih on average. So sekarang lepas kita telah berbincang mengenai cutting down the red tape, the birokrasi, dan alhamdulillah JAKIM pun memain peranan yang penting di sini. Memang begitu proaktif sekali JAKIM bersama-sama
bersama dengan HDC dapat mengurangkan sampai 30 hari. Ini satu lagi ialah kita pun faham syarikat-syarikat kita perlu juga bersedia jugalah. Dia tak boleh salahkan JAKIM dengan HDC saja. Dan satu lagi ialah dari segi ekspor lah. Kita banyak peluang ekspor. Macam banyak produk kita tak ada halal CJ. Kita nak ekspor ke negara-negara yang memerlukan sedia tu, mereka nak cepat. Kalau tidak, time is money kan untuk syarikat-syarikat kita ni. Betul. Kapasiti pemain juga harus diperkembangkan dalam dengan kerelaan mereka. Saya teringat tadi kerana saya melihat antara persoalan yang saya ingin bangkitkan tentang reinvestment. Ada insentif yang spesifik kepada mereka. Adakah tadi kita bercakap soal Longgi dah ada di Sarawak, kemudian di Serendah, adakah terpakai dan minta dijelaskan tentang ada insentif 70% rebate dan 100. How does it work dalam reinvestment ni dan bagaimana ia membantu Malaysia? Itu reinvestment allowance ataupun allowance pelaburan semula lah dalam bahasa Malaysianya. Pada masa kini syarikat penghilangan dan juga syarikat pertanian yang melaksanakan projek pembesaran, pelbagaian dan juga otomasi dan modernisasi atau modernisasi layak menuntut allowance pelaburan semula inilah dan ini di bawah jadual 7A Akta Cukai Pendapatan dan allowance pelaburan semula ini kalau kita lihat ia membutuhkan yang seperti saya sebut allowance sebanyak 60% banyak 60% ke atas pembelajaran modal yang diluluskan dan boleh ditolak sehingga 70% daripada pendapatan dan ini pendapatan berkanun lah untuk tempoh 15 tahun taksiran. Ini 15 tahun ini berturut-turut. Jadi tapi kita nak merealisasikan misi-misi di bawah Plan Induk Perindustrian Baru 2030 ataupun NIMP 2030 ini kerajaan melalui pengumuman bajet pembelajaran 2024 hari itu telah mengumumkan bahawa satu galakan cukai pelaburan semula secara tiering pula tiering pula diperkenalkan. Ini bermakna kita nak menggalakkan syarikat sedia seperti Longgi yang disebut tadi yang telah tamat tempohnya contohnya yang kelayakan allowance pelaburan semulanya dapat kita teruskan dan based on capacity, based on outcome atau berdasarkan keberhasilan lah. Dan oleh itu penentuan kadar allowance cukai pelaburan yang layak adalah berdasarkan pendekatan outcome ataupun keberhasilan. So ini pendekatan yang baru. Itu yang dimaksudkan tiering itu. Itu dimaksudkan tiering. Selain daripada Longgi mungkin boleh kongsikan jika ada pelaburan lain yang seumpamanya yang berpotensi untuk mendapat manfaat langsung daripada ini. Dan banyak syarikat yang ada di Malaysia macam Intel, macam Osram dan Micron tu electronic sector dan juga syarikat-syarikat pertanian yang ada yang akan dapat menikmati ni. Yang pentingnya ada 6 matlamat sebenarnya, 6 matlamat dan sasaran keberhasilan ataupun outcome. Kita nak tengok outcome ni tiering apa outcome-nya kan. So untuk syarikat ni ada 6 outcome. Satu, kita nak memastikan dia meningkatkan kompleksiti ekonomi ataupun economic complexity kita dan keduanya mewujudkan peluang pekerjaan yang bernilai tinggi nak naikkan pendapatan rakyat kita lah. Yang ketiga, kita nak memastikan dia memperluaskan rantaian domestik dan keempat, kita nak memastikan kluster mewujudkan kluster baru dan yang sedia ada. Nanti kan kita boleh sebutlah pasal kluster baru ada CCUS dan sebagainya. Kelima, kita nak pastikan ada inclusivity, memastikan bukan saja sedikit semua ramai rakyat yang dapat manfaat ini. Kelima ialah yang tadi saya cakap pasal SDG dan sebagainya dan kini kena meningkatkan amalan ESG kita juga. Kalau mereka dapat outcome ini, dapatlah benefit daripada cukai ini. Datuk Sri sudah pun menyebut salah satu klusternya CCUS itu. Itulah. Ini soal pasaran karbon kita. Jadi insentif cukai ini bagaimana pelaksanaannya untuk 2024? CCUS ni is carbon capture, utilization and storage. Dalam bahasa Melayu mungkin saya tahulah. Itulah nak kena berfikir sekejap tu kan. Saya pemerangkapan itulah capture pemerangkapan. Penggunaan penggunaan dan juga penyimpanan penstoran itu mampu nak sebut. Bayangkan macam mana nak memahamkan pada rakyat. Itulah. Kita terangkan dulu CCUS. Kena terangkan juga kerana memang
pada layman memang susah nak faham. Ramai kita menanya saya apa itu CCUS. Betul. Kan bila saya nak kata dalam bahasa Malaysia apa lagilah saya pasal tergeliat lidah pemerangkapan penggunaan penyimpanan karbon. Okey. Itulah dia. Yang bagus bahasa Melayu Datuk Seri. Itu yang saya quote saya tadi. Saya catat. Oleh itu ia sebenarnya ialah satu kaedah penyelesaian untuk mengurangkan karbon di atmosfer kita. Okey. Kita kan ada matlamat sifar di bawah agenda kita, kelestiran kita. Sebenarnya sektor yang mempunyai kadar pelepasan karbon yang tinggi ini, kilang-kilang yang kilang besi dan sebagainya lah. Walaupun yang tak suka saya sebut tu. CCUS ni terdiri daripada dua haluan ya. Yang pertama ialah pemerangkapan dan penyimpanan karbon. That is the carbon capture. Saya kena bagi whiteboard kepada Datuk Seri ni bahawa kita boleh lukis macam nak memahamkan. Kita tak ada whiteboard sekarang. Tak apa. Kita cerita dulu. Lalu cerita dulu, lepas tu layarilah sosial media saya. Okey. Lepas tu dan di mana karbon yang lepas tu kan, when you emit carbon motosikal pun kadang-kadang kita emit carbon. Tapi di segi perindustri lah. Oleh aktiviti penghilangan contohnya akan diperangkap dan disimpan di medan geologi minyak yang telah ditamatkan. So all the lama-lama refinery yang lama yang tak digunakan kita simpan. Boleh guna di situ. So hala tuju kedua ialah pemerangkapan dan juga penggunaan karbon. Ini ialah carbon capture dan utilization lah, di mana karbon yang dilepaskan, yang diperangkap itu digunakan untuk penghasilan produk terbitan. That means yang kita tangkap ini boleh digunakan balik sebagai energi juga. Dan dia jadi recycle. Circular economy lah, circular energy lah. Dan Malaysia actually kita ada competitive advantage. Kita memang dalam oil and gas ni ada banyak tempat untuk digunakan penyimpanan. Salah satu dalam Asia ni kita salah satu negara yang mempunyai advantage yang paling besar dalam sektor ini. Persoalan yang bermain di fikiran saya adalah saya teringat Khazanah Megatrend bercakap soal developmental bargaining, kerana kita tahu tadi pun kita sebut soal Paris Accord atau Paris Agreement itu tidak dipatuhi. Globally ada banyak. India dia punya trajectory carbon dia meningkat bukannya menurun. Tetapi kita bersungguh ke sini. Jadi itu persoalan kepada pragmatic businessman. Apakah kita perlu komit dalam keadaan ada negara lain yang tidak sekomit kita? Saya nak minta nasihat sikit daripada Menteri MITI, tapi kita berehat dahulu. Teruskan kesian anda. Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakkan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja, dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Had pengecualian cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000. Saya menemani Menteri MITI Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Banyak telah kita bicarakan. Masih terngiang-ngiang di telinga saya soal motosikal EV tadi tu. Saya kena cari dalam pasaran selepas siaran saya kita. Pun boleh beli lagi. Kita beli bersama. Boleh. Saya tengok Datuk Seri main basikal je. Geram saya tengok. Sempat ada boleh selfie lagi masa main basikal. Saya ungkitkan satu persoalan tentang saya melihat tentang bila kita memberikan komitmen kepada pasaran karbon dengan CCUS, cukai yang disediakan. Tetapi perdebatan di peringkat globalnya adalah soal komitmen negara yang pelbagai ini dan rencam kelihatannya berbanding negara besar yang lain, pemain besar yang seperti gagal mematuhi adalah India misalnya, kerana karbon mereka semakin meningkat berbanding Malaysia, dan kita komit ini. Jadi ada trade off di situ. Kalau kita terlalu komit seperti macam at the expense of our competitive advantage, atau bagaimana untuk kita melihat realiti ini? Ya, realitinya memanglah kita ada unjuran kita juga. Tapi timeline ataupun garis masa itu lama. Tahun 2050. Net zero kita
kita nak memperlahankan penggunaan karbon kita. Kita tidak memaksa industri kita okey switch off dan akibatnya kos yang lebih tinggi dan kita kurang kompetitif. Tapi kita kena lihat bahawa dalam dunia ni dari segi pasaran banyak blok-blok EU contohnya dan lepas ini banyak lagi negara-negara terutamanya negara-negara maju yang ingin memastikan bahawa rentaian bekalan itu pun comply dengan ESG dan Malaysia juga begitu. Tetapi kita alhamdulillah mempunyai plan yang bagus. Kita ada National Energy Transition Roadmap di mana penggunaan tenaga pun contohnya ke arang batu power itu tidak akan dipanjangkan lagi, mana yang ada digantikan dengan tenaga boleh diperbaharui. Dan oleh itu kita akan ada advantage kerana dalam dunia ni banyak pasaran yang akan meminta supaya produk-produk itu dibuat ataupun yang dari segi penghilangan dan juga penggunaan di negara-negara masing-masing. Kita pun insya-Allah going forward maka ke depan akan membuat pengkajian mengenai carbon credit dan sebagainya. Ini akan kita dapat gunakan juga sebagai modal kita. Saya membayangkan penonton Datuk Seri tertanya-tanya apa bentuk produk yang akan dapat dikeluarkan dengan carbon capture yang kita buat ini. Ya, dia sebenarnya tenaga boleh diperbarui juga daripada segi utilization itu tadi. Tetapi yang disebut tadi saya ialah macam solar, macam hydro dan ini semua adalah satu green energy pun tenaga boleh diperbarui yang kita punyai kapasiti untuk oleh itu banyak syarikat-syarikat yang datang ke Malaysia juga. Satu sebabnya ialah keupayaan kita membekalkan tenaga boleh diperbarui ini kepada mereka. Kerana syarikat-syarikat ini juga mempunyai mandat bukan sahaja negara yang ini ESG lah. ESG dalam lah. konteks pasaran ESG lah. So dia pun kata katakan data center dia datang ke Malaysia itu salah satu sebabnya ialah kerana bukan sahaja daripada segi bakat dan tanah dan kemudahan infrastruktur tetapi kerana keupayaan kita untuk memberi jaminan dalam masa terdekat ini dalam masa 5 tahun 10 tahun kita akan boleh memberikan mereka tenaga yang diperbarui yang diperlukan untuk mereka sendiri memastikan mandat mereka dapat dicapai. Dan menariknya tadi kerana sekali lagi advantage yang kita miliki kerana kita agak matang di dalam oil and gas. Jadi ada tabungan menyebabkan kita boleh ada storage yang agak besar. Saya kira itu menarik. Nanti kalau ada masanya saya nak memperdalam itu. Saya nak bawa kamera ni Datuk Seri. Saya bila bercakap soal carbon capture, carbon storage ni kepada penonton, audiens saya jumpa di lapangan, dia tak boleh nampak tu. Macam mana carbon trading ini kan jual. Itu menarik untuk bagaimana kita boleh memvisualisasikan. Bercakap tentang ini, selalu saja rakyat didedahkan tentang FDI, tentang DDI. Jadi kita dengar jumlah yang besar, berbilion-bilion. Ada waktunya Datuk Seri, saya lihat perdebatan dalam bila dikotak-kotakkan dalam sentimen politik, dia kata ini not realised, ini realised, ini hanya pengumuman. Jadi itu seperkara. Kemudian rakyat juga tertanya-tanya, what's in it for me? Dengan FDI, DDI ini, bagaimana kita nak menggambarkan dan supaya rakyat nampak ini kesan daripada FDI, ini kesan daripada DDI. Mungkin MITI boleh memberikan. Datuk Seri kena buat inilah TikTok lagi kena jelaskan. Okey. Betul juga. Mungkin kita buat lagi. Buat konten. Repeat the content juga supaya rakyat faham. So ada dua soalan tadi. Soalan pertama ialah mengenai DDI, FDI ni. Ada yang bertanya betul ke? Realise ke tidak? Kadang-kadang balik pelaburan kunjungan luar negara mengumumkan. Jadi dia ada tiga sebenarnya. Satu ialah masa kita mengumumkan persefahaman, memorandum persefahaman di mana syarikat tersebut, katakan syarikat X kata okey kita akan labur 10 bilion ataupun 5 bilion, 1 bilion lah, tengoklah macam mana. Dan di sini belum lagi direalisasi, baru mengumumkan. Dan keduanya bila kita kata dia dah buat kajian dan sebagainya yang lebih mendalam, mereka bersetuju okey kita teruskan pelaburan ini sebanyak dia katakan 10, dia kata okey 10. Ini dah committed, dia dah committed. Dan bila dah committed itu
itulah nombor yang Committed is not yet realised. belum lagi. Itu yang ketiga. Realize kerana kilang ni. Ambil masa 1 tahun untuk kilang yang kecil lah. Kebanyakannya 3 sampai hampir 3 tahun. 2 hingga 3 tahun. Dari sini ialah realize. Dan bila kita buat kajian, lebih kurang 80% daripada yang diumum, yang dikomit tu direalize. Itu saya pun dah buat pengumuman di masa pendapatan perbahasan di dalam Parlimen. Tetapi buat melangkah ke hadapan, kita Yang Berhormat Perdana Menteri dalam bajet juga mengumumkan Jawatan Kuasa Tindakan Pelaburan Perdagangan. Jawatan Kuasa Tindakan Pelaksanaan Pelaburan dan Perdagangan ataupun JTPPP ataupun JT3P lah senang sebut. Dan sini kita akan juga pantau. Kita nak naikkan lagi, pastikan yang mungkin 90% ke 100% ke kalau boleh, yang mana committed tu kita direalisasikan. Dan itu penting untuk memastikan isu-isu yang kita boleh overcome lah. Kadang-kadang dari isu lulusan lambat ke ataupun mereka pun kata okey tak jadi kan. So kita kena pastikan ataupun akan kurangkan kapasiti dan sebagainya. Yang soalan kedua, what is it for me? What is it for me? Jadi kita bila melihat pelaburan masuk, sama ada domestik, DDI ataupun FDI, kita biasanya mereka akan tanya kepada kita, apakah insentif untuk saya, untuk syarikat saya. Dan insentif ini, saya perlukan insentif ini untuk membuat pelaburan. Kita dari segi insentif, FDI dan DDI kita bagi insentif sama. Dan di sini kajian kita biasanya ialah apakah limpahannya kepada rakyat. Itulah kita pun pakai topi rakyat lah. Berapa ramai yang akan menerima manfaatnya dari segi pekerjaan. Dan adakah pekerjaan itu berpendapatan tinggi. Kalau kita nak fokus kepada pekerjaan berpendapatan tinggi lah untuk rakyat kita, bukan low cost labour. Dan keduanya kita lihat nak buat kilang ni daripada segi rantai bekalan, komponen-komponen ni ada tak syarikat domestik yang boleh buat? Kalau tak ada, boleh tak kita bagi kepada buat ekosistem baru untuk syarikat-syarikat tempatan kita. Kalau kita kita akan develop the local community, local industry, dan of course tentunya kita akan memberi insentif tersebut kerana dia akan membangunkan industri baru, membuat ekosistem baru untuk industri tersebut. Ini ENE satu contoh lah. Dan oleh itu, itulah that's in for you. Jadi kalau saya ni peniaga, PKS akan ada peluang untuk peniaga buat pelaburan di situ. Kalau nak bekerja dah ada, even kontraktor dan sebagainya, siapa yang nak buat kilang ni, siapa yang nak semua, itu kena ada limpahannya. Kalau tidak, kita tak nak tengok dari segi KD, NK kita naik kerana syarikat besar masuk, tapi limpahannya tidak dapat dirasai oleh rakyat kita dan syarikat-syarikat tempatan kita. Datuk Sri, saya meletakkan diri ini sebagai ini RTM. Saya rasa tanggungjawab kami untuk mencerdaskan rakyat. Kerana persoalan ini selalu saja dipolitikkan. Saya tak pasti, mungkin kami yang tidak fasih, kerana kami bila soal apa FDI, DDI ini realise tak realise, kami kena menggeledah data-data dalam DOS. Bolehkah laporan ini dibakukan? Di mana-mana Datuk Seri menunjukkan ini yang potential, ini committed, ini realised, ini manfaatnya secara annual. Kami nak pergi ke mana selain daripada TikTok Datuk Seri lah. Betul. Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan kita juga. Jadi kita akan ada laporan itu? Ada laporan itu. Jadi contohnya 6 bulan pertama dari segi FDI dan DDI pada tahun ini ialah 132.6 bilion ringgit, di mana projeknya lebih kurang 3,500 projek, dan pekerjaan hampir 50,000 yang kita dapat in the first 6 bulan pertama ini. Dan kita tengok sektor mana dan bagaimana pendapatan pun kita tengok. Kalau dulu kita report satu line je. Sekarang ni kita akan buat laporan yang lebih terperinci dan untuk pastikan rakyat lebih memahami apakah limpahan kepada rakyat kita dan syarikat-syarikat tempatan kita. Kalau laporan itu ada Datuk Seri, kami boleh educate rakyat bahawa ini kerajaan perpaduan buat. Sebab kerajaan bersilih ganti. Jadi laporan kalau saya balik bawa sekian bilion, tapi kita dengar, betul kita dekat mana kita nak membandingkan, melainkan kami kena buat kerja rumah. Tapi Datuk Seri boleh usik kami lah. Itulah tugas you. Saya terimalah beban itu. Bagi laporan saya kena wawarkan lah. Kalau ada laporan itu, saya sangat berterima kasih kerana itulah memudahkan usaha kami untuk mencerdaskan rakyat
mempertimbangkan kerajaan mana yang lebih efektif dalam konteks politik kita yang tidak menentu sekarang ini. Jadi mungkin dalam 1 minit yang berbaki ini, Datuk Seri, apa take home idea yang paling besar daripada bajet ni dalam konteks MITI? Ya, jadi dalam konteks MITI, yang take home idea yang paling besar ialah kita perlu memikir cara baru untuk kita menarik pelaburan dan perdagangan kepada negara kita. Kita kena change our mindset, cut the red tape, pastikan kita percepatkan semua proses-proses ini, think out of the box lah. Kita tidak boleh business as usual, itu tidak boleh kita gunakan sebagai alasan untuk memastikan negara kita balik ke tahap kompetitif yang kita pernah capai sebelum ini. Dalam ekonomi madani, World Competitiveness Index itu target kita ialah tangga ke-12. Sekarang kita tangga 27 ke 28? 27 kan? Kita pernah 10. Jadi kenapa kita jatuh? Kita kena pastikan kita fokus untuk menjadikan Malaysia semula. Itu boleh 1 jam tu dengan Datuk Seri tu. Kenapa jatuh? Itu banyak data. Kita datang terlalu. Itu boleh. Datuk Seri. Kerana NPC pun bawa meeting juga. Bagi pihak rakyat, saya nak ucapkan terima kasih kerana mengasuh kami dekat TikTok, Datuk Seri. Jadi minta banyakkan lagi. Ini carbon market semua ni saya tunggu. Saya antara peminat setia untuk kita buat TikTok lah. TikTok boleh. Tak ada masalah. Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih kepada penonton yang mengikuti kami selama 1 jam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.